بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan suatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa. Tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Ayat 153 sehingga ayat 157 dalam suratul Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang kedua, yang menjelaskan tentang kelebihan keutamaan sabar atas setiap ujian. Sama ada ujian itu berupa ketaatan pada Allah dalam perintah Allah supaya menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram, ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah walau dicemuh dan dikecam, walau diprovokasi oleh Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala serta munafikin, serta kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran menghadapi ujian kehidupan. Maka Allah Taala mengajar orang-orang beriman bagaimana menghadapi semuanya ini dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk menguatkan, mengukuhkan, memberi motivasi dalam mentaati Allah, dalam teguh berpegang dengan prinsip agama ini walau diuji, walau digoyang, walau dirempuh, dengan sentiasa memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala mengajar orang beriman bagaimana cara memohon pertolongan, bagaimana cara untuk berlindung kepada Allah daripada semua perkara yang berupa musibah-musibah, termasuk musibah permusuhan Yahudi, Nasara dan juga orang-orang kafir, dengan cara bersabar dan dengan cara menunaikan solat. Setengah ulama berkata sabar di sini maknanya berpuasa, manakala solat ialah perbuatan yang maklum dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kesinambungan ayat sebelum ini atau munasabah ayat sebelum ini,
Kalau sebelum ini kita cerita tentang kiblat dan bagaimana dakwa-dakwi Yahudi, bagaimana penolakan Yahudi, Nasara, penyembah berhala dan orang munafik, dan bagaimana Allah Ta'ala mengajar orang beriman tetap utuh, kukuh untuk menghadap ke arah kiblat, apa pun dikatakan. Maka kita tahu kesan daripada provokasi Yahudi, Nasara dan juga Majusi ini akan meletuskan peperangan. Kerana orang-orang kafir dan pembenci-pembenci Islam, mereka bermula dengan kata-kata, dengan fitnah, dengan provokasi yang akhirnya tidak akan meletuslah peperangan. Dan mereka pasti merancang. Kerana siapa pun kalau kita mengambil dari sudut peribadi kita kalau balas mulut, akhirnya kita nampak kita mesti bertumbuk dengan dia, bergaduh dengan dia. Tak dapat tidak, ia akan berlaku. Terutamanya bila setiap kecaman itu, setiap provokasi itu dibalas oleh orang Islam dengan keteguhan menjaga prinsip agama. Maka ini menambahkan sakit hati orang musyrik Mekah, sakit hati munafikin yang sentiasa menyala-nyalakan api permusuhan dan peperangan, sakit hati orang Yahudi, dan sakit hati orang-orang yang memusuhi Islam. Maka Allah Ta'ala suruh orang beriman bersedia dalam melaksanakan perintah Allah, dalam mempertahankan prinsip, dalam mempertahankan kebenaran. Kita pasti akan diuji. Prinsip itu akan diuji. Kerana itu Allah Ta'ala memulakan ayat dengan berfirman, wahai orang yang beriman. Seolah-olah Allah Ta'ala telah memberikan suatu perisytiharan persiapan. Kerana pemusuhan mereka tidak akan berhenti di situ saja. Orang kafir, bila mana mereka memusuhi Islam, dia tak akan berhenti dengan kata-kata kecaman, tuduhan, pelabelan dan lain-lain fitnah. Kebencian itu semakin meluap. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang mereka sembunyikan, kebencian dalam hati mereka lebih besar. Dan mereka memang ingin menyalakan api peperangan. Maka orang beriman dituntut untuk bagaimana menguatkan pegangan agama mereka, mempertahankan syiar agama mereka dalam menghadapi sebarang bentuk kemungkinan, musibah-musibah dan perkara-perkara yang dibenci, supaya mereka mampu mengalahkan semua perkara-perkara tersebut dengan menguatkan ikatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dan juga solat. Kenapa Allah khususkan dua benda ni? Yang pertama, Allah Ta'ala khususkan dengan sabar, kerana inilah yang akan menjaga kebatinan diri kita. Maksudnya jiwa, dalam dalaman kita. Manakala Allah Ta'ala perintahkan supaya kita menjaga solat, kerana ini adalah perintah yang berat untuk dilakukan oleh zahir anggota badan kita. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ. Sesungguhnya solat itu berat, melainkan orang yang khusyuk. Maka nak jadikan orang Islam sudah terbiasa dengan kesukaran. Kesukaran mereka bersabar menahan dalam diri, dan kesukaran mereka dalam solat. Kerana seorang yang biasa solat, akhirnya semua bebanan dunia menjadi ringan. Kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan orang bab solatlah berat. Kalau solat ni ringan, nescaya Nabi SAW tidak menerima ibadat solat ini daripada langit, atau kita katakan peristiwa Isra' Mi'raj yang agung. Pasti solat ini ada rahsia tersendiri. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang dia boleh puasa tapi kekal tak boleh sembahyang. Maka untuk dapat kekuatan sebenar, untuk menjadikan Allah Ta'ala menolong kita, maka perlu ada dua benda yang kita lazimi. Pertama, sifat sabar. Kerana Allah suka orang yang sabar. Dan Allah akan memperkenankan doa orang yang sabar. Dan melepaskan kesulitan orang yang sabar. Yang kedua, dengan solat. Kerana solat itu ialah zikir Allah yang terbesar. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir yang terbesar itu kata Allah solat. Dan sabda Nabi SAW, khairu mawdu'in as-salah. Sebaik-baik perkara yang dilakukan ialah solat. Kerana itu kita lihat bagaimana Islam amat menjaga solat. Dan orang Islam bila mana mereka melazimi solat, mereka sedang membuang beban-beban kehidupan mereka. Bila mereka melazimi solat, mereka sedang mengutip kekuatan-kekuatan yang bersepah dalam kehidupan mereka untuk disatukan dalam solat.
Bila mana mereka solat, mereka sedang membina kepribadian Islam sejati. Makin jaga orang tu pada solat, makin mereka jaga agama. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tengok orang jaga agama, tak jaga agama, nilai dia pada solatnya. Kalau solat dijaga awal waktunya, jemaahnya, kekhusyukannya dijaga semua, kita tahu dia menjaga semua agama dia. Tetapi bila mana dia menghilangkan solat dan nilai solat, kita tahu dia sedang menghilangkan semua nilai agamanya. Kerana itu dalam peperangan masih disyariatkan solatul khauf. Solat yang disebut sebagai solat perang dalam menghadapi musuh. Masih disyariatkan kita solat menghadap musuh. Maka ini menunjukkan tentang kepentingan solat. Kemudian sesudah Allah menyebut kepribadian yang perlu dibina oleh orang beriman dengan memohon pertolongan dengan Allah, dengan cara apa? Sabar. Kemudian dengan cara solat. Kemudian Allah menyebut innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Kenapa Allah sebut Allah Ta'ala bersama orang sabar? Kerana dalam melakukan semua ketaatan tersebut, maka kita perlu sabar. Sabar ni kata ulama ada dua. Yang pertama, sabar dengan meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan taat pada Allah. Seorang yang sabar dalam mentaati Allah, maka disebut abid. Dan seorang yang sabar daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut mujahid, yang sedang berjuang. Sebab maksiat ni dia ada tarikan magnet dia. Maka bila kita berjaya meninggalkan maksiat, kita seorang pejuang. Dan bila kita berjaya taat, kita adalah abid. Dan daripada himpunan kedua-duanya ini, maka akan datanglah sifat redha kita dengan segala ketentuan Allah. Yang kita sebut sabar yang last kali, sabar kerana musibah-musibah duniawi, yang akan lahir sifat redha. Tapi sabar tu tuan-tuan, yang musibah-musibah macam-macam ni, dia akan terhasil hasil yang luar biasa bila kita jaga dua sabar utama tadi. Sabar meninggalkan maksiat, sabar dan buat taat. Bila kita menjaga dua tu, maka datang hasil sabar yang ketiga dengan segala ujian hidup, kematian dan sebagainya, maka kita akan redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang daripada dua sabar tadi. Ya, ada sahaja ulama yang terus bagikan sabar pada tiga. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam buat taat, sabar dalam menghadapi musibah duniawi. Tapi kebanyakan ulama kata sabar ni dua je. Tetapi daripada dua ni lahir yang ketiga. Itu yang akan nilaikan ketiga tadi. Dalam menghadapi musibah-musibah hidup, rezeki kurang, berkait dengan kesihatan tubuh badan, berkait dengan nyawa, kematian, maka akan datang redha pada qada Allah sebab kita dah tinggalkan maksiat, sebab kita buat taat. Tapi kalau kita tak buat dua-dua tu, maka datang ujian hidup, maka sempit dunia walaupun luas. Dhaqat dunya bima rahubat. Dunia nampak sempit walau dunia ni luas. Nikmat nampak hilang walau banyak. Orang-orang yang kena musibah duniawi ni tuan-tuan sekalian, bila dia memang dalam kehidupannya tidak melazimi taat pada Allah, meninggalkan maksiat, dia akan rasa sempit dada dan dia merasakan musibah itu menenggelamkan semua nikmat yang dia ada. Padahal nikmat ni banyak. Dengan sikit ujian ni dia rasa gelap. Maka itu pesan dia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sesudah mengajar orang beriman, bersedia dengan sebenar-benar dengan firman-Nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah itu mati, bal ahya, bukan mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak sedar. Baik, ayat 155 sehingga ayat 184 sehingga seterusnya. Ayat ini turun dalam peperang kepada orang-orang Islam yang gugur syahid dalam perang Badar. Baik, dia daripada cerita kiblat. Kita tahu kiblat ini bermula pada tahun 1 dan 2 Hijrah. Kita dah sebut semalam, baginda SAW menghadap Baitul Maqdis selama 16 hingga 17 bulan. Artinya masuk tahun yang kedua. Sehingga berlakulah kerana ketidakpuasan orang Yahudi, ketidakpuasan penyembah-penyembah berhala dan lain-lain, maka meletuslah perang Badar. Dan kita tahu perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah. Selepas umat Islam menghadap ke Masjidil Haram, maka temperature, kepanasan permusuhan itu luar biasa. Yahudinya,
munafiknya, dan juga musyrikin Mekah. Yang kita sebut 3 golongan ini yang terus melakukan provokasi pada Islam dan umat Islam, pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, atau bersamaan dengan 17 Maris, 17 hari bulan 3 tahun 624 Masihi, maka meletuslah peperangan dinamakan Perang Badar. Badar ialah satu kawasan Mekah nak ke Madinah, tengah-tengah tu ada namanya Badar. Jaraknya daripada Madinah lebih kurang 150 km. Kita kalau pergi haji, pergi umrah, kadang-kadang kita berpeluang ke Badar. Ada setengah orang memang dia pergi ke Badar. Dan peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam, yang dikenali sebagai Ghazwatu Badrin, Perang Badar, atau dikenali juga dengan Badal Kubra, atau dikenali juga dengan Yaumul Furqan, hari yang membezakan benar dan salah. Dan kita tahu sebab peperangan ini. Ceritanya daripada kiblat lagi. Permusuhan demi permusuhan, provokasi demi provokasi. Dengan segala gabungan-gabungan ini, akhirnya meletuslah Perang Badar bagi menguji kekuatan Islam, umat Islam. Sebab itu Allah dari awal dah sebut bersedia dengan meminta tolong dengan Allah. Sebab kamu bila bermusuh, maka kena ingat permusuhan itu tidak semudah itu padam. Maka kuatkan hubungan dengan Allah, sentiasa sabar. Dan apapun situasi, walau segala kekurangan, sabar dalam mentaati Allah, dalam menghadap Kaabah tadi, bukan sabar mempertahankan prinsip kebenaran itu. Maka datang Perang Badar. Nabi SAW bersama dengan para sahabat sejumlah 313 orang. Ada riwayat menyebut 317 orang. Menentang tentera musyrik Mekah dengan sokongan Yahudinya, dengan sokongan munafiknya. Kalangan mereka merendahkan umat Islam. Yang dipimpin oleh Amru bin Hisham Al-Makhzumi Al-Qurashi. Amru bin Hisham ini ialah Abu Jahal. Gelar orang dia Abu Jahal, bapak Jahil. Namanya sebenarnya ialah Amru bin Hisham. Maka beliau dengan beberapa pimpinan musyrik Mekah seperti Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, mengumpulkan bala tentera seramai 1,000 orang. Dengan 100 tentera berkuda, dengan 700 tentera unta, dan lebihnya ialah tentera jalan kaki, 1,000 orang. Manakala Nabi SAW hanya 2 tentera berkuda yang dinaiki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Miqdad bin Aswad. 2 ekor kuda je. Dan 70 ekor unta yang digilir-gilir 4 orang. Seekor unta tu gilir 4 orang. Dia bukan naik 4-4. Gilir-gilir. Ni dia naik 5 km, ni naik 5 km, bergilir sampai ke Badar, 150 km jaraknya. Dan Badar ini ialah satu kawasan yang diambil daripada nama seorang musyrik Mekah, orang Quraisy Mekah, namanya Badar. Sebab kalau kita lihat peta, bila orang Mekah, waktu mereka buat perdagangan menuju ke Syam, mereka akan lalu ikut Badar. Dan di Badar mereka rehat, mereka buka pasar. Macam kita sebut pasar Rabu, pekan Rabu. Kita namakan macam pasar malam. Mereka buka pasar di situ. Dan seorang bernama Badar gali perigi di situ. Maka lekatlah tempat itu, kampung itu namanya Badar. Dan memang tempat persinggahan musyrik Mekah. Sewaktu mereka berdagang ke Syam, seolah daripada Mekah, mereka nak naik ke Syam, mereka akan lalu Badar dulu, kemudian Madinah, kemudian baru Syam. Mereka selalu berhenti. Kalau mereka daripada Syam, mereka sampai Madinah, mereka berhenti di Badar, mereka baru balik Mekah. Maka dia menjadi tempat pertempuran yang dahsyat. Dalam pertempuran tersebut yang dimenangi oleh umat Islam, maka kita tahu 14 kalangan orang Islam yang syahid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah ni mati. Habis mereka apa? Mereka syahid. Sebab itu istilah yang kita gunakan, bila menyebut orang-orang yang mati pada jalan Allah, kita tak sebut istilah mati. Kita sebut mereka syahid atau syuhada. Untuk menunjukkan mereka ini senantiasa hidup. Kata syahid maknanya penyaksi dan bukti kepada balasan yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Maka syahid di kalangan orang Islam seramai 14 orang. 6 orang di kalangan muhajirin dan 8 orang di kalangan ansar. Adapun 6 orang di kalangan muhajirin, yakni orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, ialah Ubaidah bin Haris radhiyallahu taala anhu, Umay bin Abi Waqqas, Zulshimalain bin Abdi Amri, Aki bin Bukair Al-Laisi, Mahja Maula Umar, Haris bin Safwan. Ini 6 orang di kalangan muhajirin. Manakala 8 orang pula di kalangan ansar.
yang terdiri daripada 2 orang Aus dan 6 orang Khazraj. Mereka ialah Sa'ad bin Khaisamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Haris, Umayy bin Hammam, Rafi' bin Ma'la, Harisah bin Suraqah, Auf bin Haris, Muawaz bin Harith. Ini syuhadaullah, kelompok syuhada pertama dalam perang paling utama dalam Islam, perang Badar, yang disebut Badar Kubra. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat 154 dengan mengatakan, jangan kamu berkata orang yang mati pada jalan Allah itu mati, bukan mereka hidup, tetapi kamu tidak dapat merasainya. Kerana mereka hidup dalam suasana zati tirasin khas wa ma'alim khasah. Hidup dengan suasana yang khusus. Mereka mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka makan dan mereka minum. Allah berikan kemuliaan itu. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain surah Ali Imran ayat 169, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu ingat orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Bukan mereka hidup. Mereka mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok dan golongan ini untuk menunjukkan mereka yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu agama Allah dan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang digelar syuhada. Syuhada yang berbakti, yang telah berjaya memasuki syurga yang kekal abadi. Mereka hidup. Roh-roh mereka bergerak bebas di dalam syurga, dalam perut burung-burung hijau. Mereka pergi ke syurga mengikut apa yang dikehendaki, berdasarkan hadis yang sahih. Maknanya, bila orang musyrik Mekah, bila orang Yahudi, bila orang munafik, kesian mati awal. Habis dah rezeki dia. Habislah kekayaan dia, habis dah anak bini dia. Mereka mencela kematian orang-orang Islam. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka hidup di alam kekal yang sebenar, dalam syurga. Bukan kehidupan dunia ini yang akan berakhir dengan kematian. Mereka mendapat kehidupan yang kekal. Dan mereka sekarang sudah mendapat rezeki mereka. Makan minum mereka daripada nikmat-nikmat syurga. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, sesudah menyebut tentang kelompok yang berperang pada jalan Allah, wala nabluwannakum, maka Allah berkata kepada orang Islam yang masih ada, yang mati syahid, mereka dah dapat kelebihan ini. Mereka telah membuktikan bagaimana mereka pertahan prinsip agama. Bukan sekadar prinsip tadi bermula daripada menghadap kepada Masjidil Haram, prinsip dalam ibadat, sehingga prinsip dalam jihad, sanggup mati. Dan mereka membuktikan supaya orang-orang kafir jangan mengambil mudah waktu menghina umat Islam. Kerana orang Islam bersedia untuk mati pertahankan agama. Jangan kamu mengambil mudah bila menghina agama Allah. Kerana orang Islam sudah bersedia untuk mati, mendapat kelebihan mati yang utama. Ketika mana kamu orang kafir takut untuk mati, kami mati untuk dapat kehidupan sebenar, yakni syurga. Kami mati untuk mendapat kehidupan abadi, yakni di hari akhirat nanti. Kami mati untuk mendapat pahala yang sebenar, yang menjadi buruan dan matlamat kehidupan ini. Maka ini satu amaran keras. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kepada orang beriman yang masih ada, yang masih terus menunggu syahid. Allah kata apa? Wala nabluwannakum bisyai'. Kami akan uji kamu dengan sesuatu. Minal khauf, daripada ketakutan. Ketakutan di sini maksudnya ketakutan peperangan. Memang dalam perang ni ada takut. Itu sebagai ujian Allah. Apapun tuan-tuan, bila kita buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebanyak ada rasa takut kita. Itu normal. Perasaan itu fitrah. Kadang-kadang kita nak buat tahajud pun rasa takut. Takut Ustaz, macam bunyi macam-macam dia, takut. Itu ujian Allah. Kita nak derma banyak-banyak, takut nanti kurang duit kita. Bukan kita nak pertahankan prinsip kita, kita pun bimbang nanti orang akan ambil tindakan itu, orang kutuk, orang keji. Memang takut tu ada sebagai satu fitrah. Tapi itu ujian Allah. Lalui ketakutan itu. Tuan-tuan, memang takut ni, saya katakan sifat kita manusia. Kita nak start bisnes pun takut rugi. Kita nak start untuk meninggalkan kampung halaman kita, cari kerja di luar pun kita takut. Sebab kat luar ni tak ada saudara mara kita. Macam mana ni? Takut. Ketakutan tu ada. Tetapi biarlah ketakutan kita waktu melaksanakan perintah Allah dengan cara
Yang pertama yang Allah sebut tadi, bersabar dan mendirikan solat. Tangani ketakutan dengan cara itu. Sabar. Just lalu je. Dan kami pasti akan uji benda ni. Daripada sifat takut, wal ju' dan juga lapar. Lapar di sini kata ulama ialah ibadat puasa. Kita akan diuji dengan kelaparan ibadat puasa. Ketika umat lain, ketika agama lain tak cerita pun puasa, makan sepanjang tahun, makan sampai mati. Tapi kita dalam Islam ada ujian berlapar, berpuasa. Allah uji kita. Dah hampir kita dah nak Ramadan, kita dah berada lebih daripada pertengahan bulan Rajab. Nanti Sya'ban, nanti Ramadan, maka itu ujian Allah pada kita. Maka kita kena berpuasa. Bukan dalam peperangan Badar, peperangan berlaku pada bulan puasa. Pada 17 Ramadan. Bahawa kita bersedia diuji, even kelaparan, kita sanggup. Bukan lapar sikit-sikit tuan-tuan, daripada subuh sampai maghrib kita sanggup. Begitu umat Islam diuji untuk kuat agama mereka. Dan setengah ulama kata lagi makna juk juga ialah kalaulah berlaku kemarau yang panjang, maka hendaklah kamu sabar. Ini ujian sementara. Sebab ujian Allah tak ada pun yang abadi. Semuanya sementara. Sampai masa ada jalan keluarnya. Sampai masa ada penyelesaiannya. Kerana Allah Ta'ala telah menyebut tentang itu. Kerana setiap ujian itu ada tempoh dia. Kemudian Allah menyebut wa naqsim minal amwal. Kurang harta benda sebab kamu kena keluar zakat. Harta kita pun nampak kurang. Kerana kamu kena sedekah, maka nampak kurang. Itu ujian Allah. Saya dapat gaji 1,500, tapi saya nak derma RM300, dah nampak kurang 1,200. Ujian Allah. Setiap ujian itu ada sesuatu yang Allah nak beri pada saya. Kerana Allah Ta'ala tak uji kita, melainkan Allah nak replace, nak beri benda lebih baik. Sama ada baik dari sudut diri kita, ataupun baik dari sudut benda yang kita akan bakal miliki di dunia dan di akhirat. Maka kita mungkin kurang harta. Dan termasuk makna kurang harta, diuji harta kita. Dengan musibah itu, musibah ini. Kita sebut yang pertama tadi, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maksud kurang harta sebab kita kena zakat. Sebab kita kena sedekah. Dan termasuk juga makna kurang harta kerana berlakunya kekurangan, mungkin setengahnya dicuri, ditipu. Ia termasuk dengan makna umum tadi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wal anfus, dan dengan kematian diri. Ada orang-orang kita sayang mati. Sebelum kita sempat merancang hidup bersama, sehidup semati. Rupanya seorang hidup, seorang mati. Kalau slogan kita sehidup semati, maknanya sama-sama mati. Tetapi apa yang kita inginkan tak berlaku macam kita nak. Kalau kita kahwin, kita nak biar suami kita, isteri kita atau pasangan kita sehidup semati dengan kita, mati sama-sama kalau boleh. Tapi Allah tak jadikan begitu. Tetap orang kita sayang pergi dulu. Imam isteri kita pergi dulu atau suami kita pergi dulu. Salah seorangnya mesti pergi dulu. Maka itu sunnatullah. Supaya yang tinggal itu masih diberi pahala. Dan supaya yang tinggal itu masih boleh memberi pahala kepada orang yang telah pergi. Dengan doa. Dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Sebagai ujian Allah Ta'ala. Maka akan berlaku kekurangan jiwa dan nyawa. Sama ada saya katakan mati orang kita sayangi, atau mati dalam peperangan dalam menjaga agama Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut was-samarat. Samarat artinya kemewahan, buah-buahan. Kadang-kadang kita diuji kurang kemewahan, macam bila berlakunya pandemik COVID. Bukan kita diuji tak ada harta, kita diuji kurang kemewahan. Tak ada mewah macam dululah. Sebab tengah macam gini, boleh makan? Boleh makan. Alhamdulillah makan okey. Ada insya-Allah sumber rezekinya, tetapi tak boleh mewah macam dulu. Yang dulu boleh mewah ke sana ke sini, tak boleh. Sebab semuanya cipuk-cipuk pendapatan sebahagian mereka. Kerana Allah Ta'ala tak uji orang ni sekaligus. Yang ni diuji, yang ni belum diuji dengan maksud kekurangan harta. Supaya yang ada lebih tu membantu yang kurang. Kemudian nanti bila pandemik dah selesai, contohnya, yang tu naik balik, yang dulu mewah tu dia kurang balik. Sebab apa? Dah tak ada food panda, dah kurang balik dia. Maka itu ialah sunnatullah. Bila setiap satu ujian, ada satu kelompok yang lebih dapat manfaat, satu lagi mendapat mudarat. Tapi bila Allah putarkan balik, yang ni pula dapat manfaat, yang ni pula dapat mudarat. Maka itu sunnatullah yang akan berlaku pada setiap manusia. Dan ini ujian Allah Ta'ala pada setiap orang beriman. Wa basyiris sabirin. Maka ini natijahnya. Siapa pun yang bersabar, berita gembira untuknya. Yang pertama, berita gembira dengan apa yang Allah ganti.
Yang kedua, berita gembira dengan pahala yang Allah sediakan. Pahala yang Allah sediakan, luar biasa pahalanya. Dan rezeki ganti yang Allah sediakan lebih baik daripada apa yang kita hilang dan apa yang pergi dari kita. Kerana tidak pernah Allah uji satu dunia melainkan Allah datangkan dunia lebih baik. Datangnya lebih tenang, datangnya lebih menyeronokkan, lebih gembira. Maka ini sunnatullah dalam ujian kepada orang-orang yang beriman khususnya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, alladzina iza asabathum musibah. Siapakah dia sifat orang bersabar yang patut mendapat kegembiraan ini? Iaitu orang-orang yang bila mana ditimpa musibah. Musibah di sini tuan-tuan sekalian meliputi apa pun, sama ada musibah kecil ataupun musibah besar. Sama ada kita ditimpa musibah yang memang sampai peringkat mati ataupun sekecil-kecil musibah. Diriwayatkan daripada Ikrimah bahawa lampu Nabi SAW padam satu malam. Dia punya pelitanya padam. Maka baginda SAW menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dikatakan padanya, ya Rasulullah, adakah lampu pelita padam ni musibah? Maka jawab Nabi SAW, ya, setiap benda yang mengganggu kita orang beriman namanya musibah. Kalau lampu tu padam pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita sebut, musibah tu. Ni kalau ceramah tak didengar pun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Kita punya networking, kita punya line slow. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah tu. Semua musibah. Maka Allah ajar kita, sifat orang sabar, bila ditimpa musibah, kecil atau besar, mereka kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Kata ulama. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanyalah milik umat Islam sahaja. Yang Allah Ta'ala tidak pernah turunkan kalimah ini kepada mana-mana Nabi-Nabi yang lain. Mana-mana umat yang lain. Ia khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair berkata, inna lillahi ini kalau betul Allah beri kepada umat yang lain, nescaya waktu Nabi Allah Yaqub diuji dengan kehilangan Yusuf, dia tak kata ya asafa ala Yusuf, aduhai sedihnya aku dengan kehilangan Yusuf. Dia pasti kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Allah Yaqub tak kata begitu. Kenapa? Ayat ini, kalimah ini, doa ini khas kepada orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan kita patut gembira kerana Allah bagi kita satu kalimah sebagai satu benteng, bagi kita satu kalimah sebagai satu bentuk kekuatan yang kita boleh ucapkan, ungkapkan ketika mana kita ditimpa musibah. Sehingga musibah-musibah walau sebesar mana, dengan ungkapan dan ucapan ini dia menjadi kecil. Musibah ini walaupun mencengkam jiwa kita, merobek-robekkan hati sanubari kita, tetapi dengan ungkapan ini dia memulihkannya. Dia merawat. Dia menyejukkan. Dia menenangkan. Dia memberi 1001 kebaikan yang tak dapat kita duga dan jangka. Maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu orang beriman sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Apa pun yang menimpa umat Islam, sama ada wasak. Wasak ni maknanya tuan-tuan rasa jemu. Kadang-kadang kita jemu. Dengar kuliah pun jemu kadang-kadang. Beri kuliah pun jemu. Itu musibah kita yang berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang nak pergi kerja pun jemu. Bagi kawan ibu kadang-kadang nak masak pun jemu-jemu dah ustaz. Saya tak pandai dah nak masak nasi goreng, mi goreng, nasi goreng, mi goreng. Tak pandai dah. Jemu ni. Nak masak yang lain memang tak reti. Baca buku resepi macam tak berapa faham. Nak tengok YouTube data dah habis. Macam mana ni? Jemu. Tapi buat jugalah. Buat jugalah. Macam mana pun buat. WhatsApp. Perasaan WhatsApp jemu ni ada pada kita. Hatta tuan-tuan bila saya katakan, hatta kalau kita buat ibadat, mengaji Quran, datang jemu tu. Ngaji biasa sejuzuk sehari. Mari jemu nak baca selai sehari. Kerana jemu ialah sifat kita manusia. Wala nasab atau penat. Oh penat. Letih. Kadang-kadang kita buat ibadat letih. Kadang-kala tuan-tuan kita kerja letih. Kalau tak fikir anak bini, tak nak kerja dah kita. Penat kerja ustaz. Pergi pagi balik petang.
Kita pun dah tua, sakit orang. Slip disc semua ada, lutut pun sakit. Tapi kena kerja lagi. Penat-penat kena pergi kerja juga. Kadang-kadang kaum ibu terpaksa kerja, balik rumah kerja lagi. Oh penat. Kami kat pejabat dah sibuk. Balik rumah, masuk pejabat kat rumah lagi sibuk. Dengan anak, dengan bapa anak tu sama tak? Sibuk. Maka datang nasab, penat. Wala saqam atau sakit. Wala hazan atau kesukaran. Banyak benda sukar tuan-tuan. Kita baiki benda tu tak baik-baik, tak elok-elok. Sukar hidup. Banyak benda sukar. Ceritanya ada kesukaran-kesukaran tertentu. Ada ranjau berduri yang menikam kaki kita. Yang mengganggu kelicinan perjalanan hidup kita. Hatal ham, sehingga rasa kedukecitaan yang mengganggu kita. Kata ulama, sehingga disebut dalam hadis yang lain, sehingga tuan-tuan, kalau kita macam bimbang sesuatu walau ia tidak terjadi. Umpamanya kadang-kadang kita fikir duit saya letak kat mana? Tadi dapat gaji, letak mana duit tadi? Macam tak ingat tempat letak duit. Kita punya sedih. Sampai masa semayang ingat. Tengah kuliah tafsir ingat lagi. Mana duit aku letak? Oh, dia boleh ingat. Sebab itulah duit gaji dia tu. Rupa-rupanya tak ke mana duit itu. Disimpan dalam poket dia tanpa dia sedar. Ada dalam poket. Bila orang rumah dia nak basuh seluar dia, bang ada duit dalam poket. Ya Allah ada. Tak ke mana. Tapi bimbang ni tu Allah beri pahala. Kadang-kadang kebimbangan kita tuan hilang anak kunci. Mana anak kunci ni hilang? Pusing punya seminggu fikir anak kunci. Dah semayang taubat sudah, semayang hajat sudah. Mana kunci? Tu kunci spare je, bukan kunci betul, kunci spare. Tapi dia punya bimbang. Sebab bimbang kunci yang betul pula hilang. Allah beri pahala. Tuan-tuan, macam tu Allah pemurah beri pahala kat kita. Melainkan Allah jadikan semua penghapus dosa kita. Sementara lagi, apatah lagi bila kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kalau sekiranya dah terlambat sebut pun tak apa. Kadang-kadang tuan-tuan, waktu kena musibah tu tak tersebut. Dia keluar perkataan lain dulu. Dia keluar binatang dalam zoo dulu. Nak marah. Lepas tu tengok Allah. Baru belajar ustaz kata kena sebut inna lillahi. Baru disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya, dia dapat pahala juga. Walau terlambat. Dapat pahala. Walaupun sebaik-baiknya ketika mana dalam kepanasan musibah tadi, dalam kepedihan musibah tadi disebut dulu, maka ini lagi besar pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada awal kejadian. Sebab itu bila kita ditimpa musibah, kita diajar menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini banyak pengertian. Pertama, ia memberi satu ikrar. Kita mengikrarkan penghambaan kita pada Allah. Ubudiah kita pada Allah. Kekuasaan itu milik Allah. Kami, inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mengikrarkan lagi hari kebangkitan semula. Bahawa kita akan kembali kepada Allah. Paling minimum sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW mengajar kepada kita. Kalau kita ditimpa musibah, kita akan sebut macam ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Kemudian baca. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas ujianku ini. Dan berikan gantian yang lebih baik daripadanya. Tuan-tuan tak reti cakap Arab. Reti inna lillahi je. Itu pun sebab selalu dengar. Maka sebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah pahala atas ujian ini dan gantikan aku apa yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah Ta'ala akan beri gantian yang lebih baik. Gantian yang lebih baik dengan nikmat yang dihilang tadi. Dan yang lebih baik daripada itu lagi pula pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut dalam satu hadis. Man istarja' indal musibah. Jabarallahu musibatahu wa ahsana akibatahu wa ja'ala lahu khalafan salihan yarda. Siapa yang mengucapkan istirja'. Baik, minimum saya katakan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini minimum. Dan tadi kita sebut maksimum. Minimum waktu kita kena musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melainkan Allah Ta'ala akan selesaikan musibah dia. Jabarallahu musibatahu, Allah tutup musibah dia. Berhenti musibahnya. Tak nampak lagi sedih. Wa ahsana akibatahu, maka Allah akan jadikan kesudahan yang baik. Wa ja'ala lahu khalafan salihan yarda. Lalu Allah gantikan kepadanya dengan gantian yang dia akan lebih suka. Lebih suka. Kereta kita rosak. Dapat lepas tu baiki. Lagi kita suka sebab sekarang dah pasang turbo baru. Twin cam kita pasang.
terpasang turbo charge. Lagi seronok Ustaz. Ni kalau tak accident tak ada turbo ni. Kita akan jadi lebih suka dengan nikmat yang Allah ganti. Lalu Allah sebut, apa kelebihan orang yang menyebut innalillah ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Apa maksud selawat daripada Tuhan mereka? Kata ulama, maksud selawat daripada Tuhan mereka ialah keampunan Allah, rahmat Allah, keberkatan Allah, kemuliaan yang Allah berikan padanya di dunia dan di akhirat. Kata Imam Zajjaj, maksud selawat dari Allah ialah keampunan dan pujian Allah pada kita. Dengan musibah tadi, kita sebut innalillah, Allah puji kita. Allah angkat kita mengatasi orang lain. Sebab itu orang-orang yang kena musibah diangkat darjat. Dunia dan akhirat. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang glamour, semuanya kerana mereka pernah diuji dahulu, lalu Allah Ta'ala angkat dia. Jadi popular dia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, bukan sekadar salawat min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Sebab mereka tahu menangani setiap ujian Allah. Jadi apa munasabah ayat kita baca daripada ayat 153 hingga 157? Yang punya kesinambungan daripada ayat semalam kita baca daripada ayat 144 sehingga ayat 152. Berkonflik, berbalah dengan Yahudi Nasara yang cuba untuk mendatangkan kekeliruan dalam agama kita, menolak kebenaran agama kita, lalu kita pertahankannya, lalu kita sentiasa menghubungkan diri dengan Allah, mohon pertolongan dan bantuan padanya, dan kita mengetahui kesudahan konflik akan berlaku peperangan. Maka setiap peperangan yang berlaku akan melahirkan kelompok orang-orang yang hidup di sisi Allah, para syuhada. Kemudian Allah menjelaskan, bila mana kita pertahankan prinsip agama, Allah akan uji kita dalam kehidupan ini. Maka kita sambut setiap ujian Allah dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling minimum. Atau kita tambah lagi dengan menyebut Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Melainkan Allah Ta'ala akan berikan segala keampunan, rahmat, kasih sayang, kemuliaan, angkat darjat dan pujian. Dan kita sentiasa berada dalam petunjuk. Bukan macam setengah orang tu bila diuji dah nak keluar Islam. Baru uji sikit dah nak keluar Islam dah. Kenapa? Kerana dia tidak menyambut ujian Allah dengan sebenar. Orang Islam bila diuji makin teguh imannya, makin kuat imannya, makin pertahankan imannya, dan dia mati dengan mempertahankan imannya. Maka ini tanda orang yang dapat petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.